السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نبر بالكتاب بصري وأتق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'akan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung kitab Risalah Tauhid. Dapat kita sambung kitab Risalah Tauhid. Sifat-sifat yang terkandung dalam iftiqar ilaih, muka surat 89. Muka surat 89. Muka surat 89. Kalau saya tengok dekat sini, pada siri yang ke-54. Ini dah yang ke-54 dah. Pejam celik dah 54 kali dah. Siri yang ke-54. Muka surat 89. Muka surat 89. Rumi Jawi 56. Jawi 56, Rumi 89. Oh, dia tak cun. Alamak. Ini bukan, dia tak cun. Ini tak pakai audio. Okey, baru pakai. Lupa. Sifat-sifat yang terkandung di dalam iftiqar ilaih, muka surat 89 Rumi, Jawi 56. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat yang terkandung di dalam iftiqar ilaih. Kita dah bahas sebelum ni tentang ta'rif Tuhan. Apakah dia ta'rif Tuhan? Tuhan ni apa? Definisi Tuhan. Kalau salah definisi Tuhan, maka salahlah kita menuhankan. Mungkin kita menuhankan yang bukan Tuhan. Kenapa kita menuhankan yang bukan Tuhan? Sebab kita Tuhan pun tak kenal. Kita Tuhan pun tak tahu ta'rif. Definisi Tuhan pun tak tahu. Jadi apakah definisi Tuhan? Secara umumnya, ta'rif atau definisi Tuhan adalah zat ataupun diri yang mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Istighna dan iftiqar. Itulah dia Tuhan. Jika ia mempunyai sifat istighna dan mempunyai sifat iftiqar, maka dia Tuhan. Tak kira siapa. Walaupun kita sekalipun. Jika ada iftiqar, istighna dan iftiqar. Apakah dia istighna dan iftiqar? Istighna adalah terkaya. Dengan maksud,
tak memerlukan yang lain. Tak memerlukan sesiapa sahaja. Tak memerlukan. Dalam masa yang sama iftiqar, iaitu setiap yang lain memerlukan dia. Maka ada dua sifat ni, itulah Tuhan. Jadi kita tak boleh mengaku lah kita ni Tuhan. Sebab istighna pun tak ada, iftiqar pun tak ada. Istighna tu apa? Kita tak memerlukan yang lain. Kita memerlukan yang lain. Kita memerlukan. Malah nak buat rumah pun perlukan orang buat. Nak pakai telefon pun perlu orang yang buat telefon tu, bukan buat sendiri. Itu baru telefon, tak kira dengan gelombang 5G, 4G lah, apalah yang lain-lain semua. Nak makan pun orang kena tanamkan padi. Jauh kita nak Tuhan, nak jadi Tuhan kita ni jauh. Malah kita memerlukan makanan untuk hidup. Sedangkan kalau Tuhan-Tuhan ni, dia tak memerlukan yang lain. Walaupun yang lain tu makanan sekalipun, tak perlu. Kita perlu makan, tak makan lapar mati. Nak mengaku Tuhan. Satu. Dan kita juga, yang lain tak memerlukan kita. Kadang-kadang jiran sebelah rumah kita pun tak perlukan kita. Orang yang duduk kat London tu pun tak perlukan kita. Sedangkan maksud ketuhanan adalah, dia tidak memerlukan yang lain. Dari sudut kita sekarang gagal dah. Dan yang lain semua perlukan dia. Maka matahari tak perlukan kita. Matahari itu dia berjalan diri. Dia tak perlukan kita pun untuk dia berjalan dan sebagainya. Maka kita ni jauhlah nak kata Tuhan. Bila kita tahu takrif ketuhanan, definisi ketuhanan, baru kita tahu kita ni memang jauh. Kita tu maksud manusia. Memang jauh daripada Tuhan. Memang jauh nak kata Tuhan. Jauh sangat. Sedangkan ada orang boleh mengaku dan ada orang boleh percaya. Orang macam ni macam jadi Tuhan. Maknanya dia tak faham, dia tak reti maksud ataupun definisi ketuhanan. Dan kita dah bahas sebelum ni, minggu lepas, tentang istighna. Dengan maksud, kata Tuhan-Tuhan ni, dia tidak memerlukan yang lain. Yang kesimpulannya ada 14 sifat. Daripada sifat 20 tu, 14 istighna. Dan lawannya juga 14 lah. Jadi 28. Masuk kita pada malam ni, iaitu iftiqar. Iaitu yang lain semua memerlukan dia. Tuhan ni, dia tak memerlukan yang lain dan yang lain semua memerlukan dia. Iaitu dalam sifat 20, sifat-sifat iftiqar adalah 9. Iaitu wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan. Satu lagi tertinggal. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Tu tertinggal. Tak ada dalam kitab. Tu tertinggal tu. Saya baca balik. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan kaunuhu hayyan. Tapi dia kata ada 9. Kat bawah tu kan. Kerana jika tidak bersifat dengan 9 sifat tersebut. Kalau kita kira, ada 8 aja. Iaitu wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan kaunuhu hayyan. Baru 8, mana satu lagi? Tertinggal, jatuh. Tambah apa dia? Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Jatuh. Jatuh masa cetakan. Jadi 9 sifat ni adalah sifat-sifat yang terkandung dalam iftiqar. Mari kita nak faham. Macam mana maksud tu? Macam mana maksud terkandung dalam iftiqar tu? Kerana jika tidak bersifat dengan 9 sifat tadi tu, yang tersebut niscaya tidak berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah. Okey. Untuk kita faham, kita kena undur kejap. Undur kejap. Yang kita undur sekejap istighna. Undur sekejap istighna. Sifat-sifat 20 yang termasuk dalam kategori istighna. Termasuk dalam kategori istighna ada 11. 11. Iaitu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamu binafsih, sama' basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Semua ada 11. Nanti tambah lagi 3. Yang sebelah ni wujud. Okey, wujudnya Allah
tak memerlukan yang menjadikan. Wujudnya Allah wujud yang hakiki. Maka istighna ni maksud tak memerlukan yang lain kan? Maka Allah tak memerlukan yang lain. Dalam sifat 20 tu wujud adalah termasuk dalam kategori istighna, iaitu sifat yang menatijahkan sifat yang memahamkan kita bahawasanya istighna, Allah tak memerlukan yang lain. Yang pertama wujud. Wujudnya Allah tak memerlukan yang lain. Qidam. Qidam tu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Bila tidak ada permulaan, tidak memerlukan yang lain untuk menjadikan Allah itu. Baqa, kekal. Tidak memerlukan yang lain untuk mengekalkan Allah. Memang Allah itu kekal. Dengan Allah itu kekal lah, maka tak memerlukan yang lain. Mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dengan yang lain. Kalau Allah sama dengan yang lain, yang mana yang lain tu baru, maka Allah juga baru. Bila Allah baru, perlu dijadikan. Yang setiap yang baru, maka ia memerlukan, ia lemah. Ia tidak terkaya, ia bukannya dia bukannya tidak memerlukan. Bila baru mesti memerlukan. Jadi kalau tidak mukhalafatuhu lil hawadith, kalau tidak Allah itu tidak bersifat dengan bersalahan dengan yang baru, maka Allah baru. Bila Allah baru memerlukan yang lain. Qiyamuhu bi nafsi. Allah tidak memerlukan sesiapa untuk menjadikan dia, dan Allah sendiri berdikari. Bila sebut berdikari memang tak memerlukan. Itu antara sifat-sifat istighna namanya. Sifat yang bila kita faham Allah tidak memerlukan yang lain. Antara lain sama, mendengar. Allah mendengar, tak memerlukan alat gegendang dan sebagainya. Maka Allah mendengar. Maka mendengar itu tak memerlukan yang lain untuk mendengar. Tak memerlukan basar untuk biji mata untuk melihat dan sebagainya. Tak memerlukan kalam, ni saya sebut secara ringkasnya. Tak memerlukan lidah untuk berkata-kata. Macam tu kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu namanya sifat terkaya ataupun sifat istighna, ataupun dengan kita faham 11 sifat tadi, kita dapat faham Allah tidak memerlukan yang lain. Kategori dia tu. Kemudian tambah 3, Maha suci Tuhan tak ambil faedah pada yang lain. Allah tak ambil faedah daripada yang lain. Tak wajib Allah buat mungkin, buat kita makhluk ni. Tak wajib Allah buat dan tak wajib Allah tak buat. Dan tidak memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan kuah dia. Selain daripada Allah tak beri bekas, hanya Allah bagi bekas. Tambah semua 11 sifat, tambah 3, 14 tadi, dapat kita faham Allah tak memerlukan yang lain. Tu je. Tu nak cerita. Yang ini iftiqar pula adalah bila kita faham sifat Allah ni, bermakna kita dapat faham semua pemerlukan Allah dengan sifat ni. Iaitu yang pertama, wahdaniyah. Esa. Wahdaniyah ni esa. Kalau Allah tak esa, kerana jika tidak bersifat dengan 9 sifat tersebut, niscaya tidak berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah. Kalau Allah tak ada 9 sifat ni, bermakna ada yang lain selain pada Allah, tak perlukan Allah. Tak perlukan. Kerana lazim pada ketika itu, tidak ada sesuatu pun daripada yang baru. Kerana oleh sebab Tuhan lemah. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, wahdaniyah, esa. Jika Allah tidak bersifat dengan esa, maknanya esa itu tunggal. Maknanya ada satu lagi macam Allah. Bila ada satu lagi macam Allah, satu lagi itu macam Allah, maka satu lagi itu Tuhan dua lah kita kata. Allah dan Tuhan nombor 2. Tuhan nombor 2 ni macam Allah. Sebab kalau kata Allah tidak wahdaniyah, bermakna Allah memerlukan. Dan iftiqar. Jadi, iftiqar. Bukan memerlukan. Iftiqar bermaksud yang lain semua perlukan dia. Itulah Tuhan. Yang lain semua perlukan dia. Maka sifat wahdaniyah menandakan yang lain semua perlukan dia. Yang lain semua perlukan Allah. Dengan sifat wahdaniyah. Macam mana kita boleh faham? Jika Allah tidak bersifat dengan wahdaniyah, iaitu esa, maknanya ada satu lagi. Allah tidak bersifat dengan tunggal, maknanya ada satu lagi lah macam Allah. Bila ada satu lagi macam Allah, maka yang satu lagi macam Allah tu juga tidak dijadikan. Yang satu lagi macam Allah tu juga tidak memerlukan Allah. Maka ternafilah iftiqar. Iftiqar adalah setiap yang lain semua perlukan dia.
Bila ada satu lagi, maka yang satu lagi itu macam Allah juga satu lagi, maka yang satu lagi itu tak memerlukan Allah. Maka tidak iftikar lah. Dan yang satu lagi itu macam Allah juga, dia akan mencipta yang lain. Bila dia cipta makhluk dia sendiri yang lain, maka makhluk dia tu terjadi tanpa memerlukan Allah. Sebab Tuhan lain yang buat. Dan bila makhluk lain tu hidup, dia tak memerlukan Tuhan Allah. Dia memerlukan Tuhan yang jadikan dia lah. Maka menyebabkan Allah ini ada yang tak perlukan dia. Sebab tu wahdaniyah adalah sifat yang menerangkan tentang iftiqar. Iaitu setiap sesuatu memerlukan Allah. Itu dipanggil sifat yang terkandung atau kategori. Kategori iftiqar adalah wahdaniyah. Qudrah, kuasa. Kalau Allah tak kuasa, lagilah kalau Allah tak kuasa, tak boleh jadikan yang lain. Itu yang dia kata kat bawah ni tu. Kerana lazim pada ketika itu, tidak ada suatu pun daripada yang baru. Oleh sebab Tuhan lemah. Jika Allah tidak kuasa, maka Allah tak boleh jadikan yang lain. Sebab tak kuasa, nak jadikan macam mana? Maka yang lain, kalau ada yang lain pun, tak memerlukan Allah sebab Allah tak kuasa. Maka qudrah adalah sifat yang terkandung dalam iftiqar. Iaitu semua memerlukan Allah. Sebab Allah kuasa. Bila Allah kuasa, semua memerlukan Allah. Iradah, kehendak, sama juga. Kehendak Allah yang hakiki. Jika Allah tak berkehendak, macam mana makhluk nak ada? Jika Allah tak berkehendak, macam mana makhluk tu nak ada? Makhluk pun tak ada. Jadi, iradah adalah sifat yang terkandung dalam iftiqar dengan maksud, bila Allah berkehendak, maka yang Allah kehendak tu, makhluk-makhluk yang Allah cipta, semua berkehendak balik ke Allah. Sebab Allah yang berkehendak. Dan Allah yang menentukan. Iradah antara lain maksud menentukan. Allah yang bersifat menentukan. Bila Allah menentukan, maka yang lain tu ditentukan. Maka secara otomatik yang lain tu memerlukan Allah sebab Allah yang menentukan. Tu sebab tu iradah terkandung dalam iftiqar, iaitu semua yang lain memerlukan Allah. Ilmu, lagilah. Allah bersifat ilmu. Kalau Allah tak bersifat ilmu, yang lain tak perlukan Allah. Malah yang lain pun tidak tercipta. Malah makhluk pun tidak tercipta kerana Allah tak ada ilmu. Maka nak buat makhluk macam mana? Tak ada ilmu. Maka bila makhluk tak ada, dan tak adalah yang memerlukan Allah, maka ternafilah iftiqar. Jadi nak tak nak, ilmu adalah sifat yang terkandung dalam iftiqar dengan maksud dengan Allah berilmu, maka terhasillah makhluk. Bila terhasillah makhluk, maka makhluk yang dihasilkan dengan ilmu Allah tadi memerlukan Allah. Iftiqar. Hayah, hidup. Kalau Allah tak ada hayah, mati. Bila mati, macam mana nak cipta makhluk? Dan macam mana nak yang lain memerlukan Allah, sedangkan Allah sendiri mati? Maka hayah adalah sifat iftiqar. Dengan maksud, yang lain semua memerlukan Allah untuk hidup. Kaunuhu qadiran sama dengan qudrah lah. Keadaan Allah yang berkuasa. Kalau keadaan Allah tak berkuasa, yang lain tak memerlukan Allah lah. Malah kalau keadaan Allah tak berkuasa, tak bolehlah buat makhluk. Maka kaunuhu qadiran ni sebenarnya sama dengan qudrah. Kaunuhu muridan sama dengan iradah. Keadaan Allah yang berkehendak dan menentukan. Kalau Allah tak menentukan, macam manalah yang lain nak berharap atau perlukan Allah? Sebab Allah tak menentukan. Maka kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang hidup. Yalah, kalau keadaan Allah mati, macam mana yang lain nak memerlukan Allah? Malah kalau Allah itu, keadaan Allah tu mati, maka macam mana nak cipta makhluk sedangkan dia sendiri mati? Dan satu kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman ni yang tertinggal. Keadaan Allah yang berilmu, berpengetahuan. Macam mana kalau keadaan Allah tidak berpengetahuan, macam mana yang lain nak memerlukan? Allah sendiri pun tak tahu. Maka 9, kerana jika tidak bersifat dengan 9 sifat tadi, niscaya tidak berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah. Tak berkehendak ke Allah, tak perlu ke Allah. Kerana lazim, kerana secara automatik pada ketika itu tidak ada suatu pun daripada baharu, tak ada makhluk langsung sebab Tuhan jadi lemah. Secara automatik tak adalah makhluk. Bila tak ada makhluk, tak ada yang memerlukan. Maka ternafilah iftiqar. 2 sifat lagi masuk dalam iftiqar ilaih. Tambah 2 lagi. Tadi dah 9. Selain daripada 9 sifat yang tersebut, ni kategori aja ni. Kita dah mengaji sebelumnya, khatam dah. Bab 9 tadi. Ini kategori. Cuma nak mengkategorikan dan untuk mengemaskan aja. Sebab tu dia fardu kifayah. Dia bukan fardu ain. Ini untuk mengemaskan aja. Selain daripada 9 sifat tersebut, ada 2 lagi
ada lagi dua sifat termasuk dalam iftiqar ilaih, iaitu baharu sekalian alam. Bila sebut sekalian alam, maknanya selain daripada Allah baharu. Bila selain daripada Allah baru, bila sebut baharu, maka lemah. Bila lemah, mesti memerlukan yang menjadikan. Bila sebut baharu, mesti dijadikan. Baharu-baharu dalam ilmu tauhid maksudnya, daripada tak ada kepada ada. Banyak kali dah sebut istilah baharu tu. Baharu maksud daripada tak ada kepada ada. Bila daripada tak ada kepada ada, mesti ada yang menjadikan. Mustahil adanya tu tanpa yang dijadikan. Mesti ada yang menjadikan. Maka yang menjadikan itu adalah Allah. Maka bila Allah jadikan, maka dia yang dijadikan dinamakan baharu. Selain daripada Allah, istilah dia panggil alam ataupun makhluk ataupun kainat. Jadi alam ni semua baharu. Kerana daripada tak ada kepada ada. Jika alam ni baharu, daripada tak ada kepada ada, mesti perlu yang menjadikan. Maka yang menjadikan tu Allah. Sebab tu baharu sekalian alam ni adalah termasuk dalam iftiqar ilaih. Dengan baharu, maka secara automatik memerlukan yang mencipta, iaitu Allah. Lawannya qadim. Qadim alam. Iaitu mustahil. Mustahil alam ni qadim. Kerana jika ia qadim, jika alam ni qadim, qadim tu maksud tidak ada permulaan. Niscaya tidak berkehendak, tak perlu yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tak perlu pula? Sebab dah dia qadim, tidak ada permulaan. Bila tidak ada permulaan, tidak ada yang mencipta dia. Bila tidak ada mencipta, maka tak perlukan Allah lah. Nak perlukan Allah buat apa? Sebab dah dia tak dicipta. Dia tidak ada permulaan. Maka secara automatik tak memerlukan Allah. Kerana alam ini qadim, tak memerlukan Allah. Bila tak memerlukan Allah, dekat Allah itu ternafilah iftiqar. Bila ternafi iftiqar, itu bukan Tuhan. Dekat situ. Tuhan mesti istighna dan iftiqar. Jadi baharu sekalian alam, sekalian alam ni semua selain daripada Allah, daripada tak ada kepada ada, dijadikan, itu adalah iftiqar. Kerana mesti baharu sekalian alam. Jika ada alam yang tidak baharu, iaitu qadim, maka yang qadim tu, alam itu, yang qadim itu tak memerlukan Allah. Maka ternafi iftiqar. Maka Allah bukan Tuhan. Sebab tu dia kata, mesti iftiqar tu salah satu lagi adalah baharu sekalian alam. Baharu sekalian alam maksud alam ini dijadikan. Yang kedua, tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat. Tiada memberi bekas sesuatu daripada kainat. Kainat ni makhluk lah. Dia sebenarnya bila sebut bekas, kita biasa sebut kainat. Bila sebut qadim, kita sebut alam. Bila sebut khaliq, kita sebut makhluk. Itu lawan dia. Tapi dia tak semestinya lawan gitu. Cuma kita untuk mudah faham, kita letaklah yang kita faham makhluk, kita letaklah makhluk, kainat pun makhluk, alam pun makhluk, boleh aja. Tapi biasanya dia punya pasangan. Bila sebut khaliq, pencipta, maka yang dicipta kita panggil makhluk. Bila sebut Allah itu dengan sifat qadim, maka kita sebut selain daripada Allah tu yang tak qadim tu, kita sebut alam. Bila sebut hanya Allah je memberi bekas, yang boleh buat sesuatu, makhluk tidak memberi bekas, kita tak panggil makhluk, kita panggil kainat. Jadi itu pair dia, itu pasangan. Cuma kadang-kadang sebut kainat, kainat tu makhluk lah. Tak apa, yang penting faham tu. Tidak memberi bekas sesuatu daripada kainat. Makhluk ni tak bagi bekas. Dengan tabiatnya, dengan dirinya sendiri. Makhluk ni tidak memberi bekas dengan dirinya sendiri. Maka itu adalah antara termasuk dalam iftiqar. Sebab kalau dia memberi bekas sendiri, dia boleh buat sendiri, dia memberi bekas sendiri, maka Allah tak memberi bekas. Sebab dia punya bekas sendiri. Bila dia sendiri memberi bekas, tak perlukan Allah untuk memberi bekas. Maka ternafi iftiqar. Maka itu bukan Tuhan. Okey, macam mana? Lawannya memberi bekas dengan tabiat. Katalah kita ni memberi bekas. Kita boleh buat sendiri tanpa campur tangan Allah. Iaitu mustahil. Mustahil. Kerana jika sesuatu memberi bekas dengan tabiatnya, jika sesuatu tu selain pada Allah boleh buat sesuatu, memberi bekas tu boleh buat sesuatu dengan sendiri, kita sendiri buat, niscaya tidak berkehendak yang lain kepada Allah. Niscaya kita tak perlukan Allah sebab kita sendiri boleh memberi bekas. Kerana lazim pada ketika itu, secara automatik pada ketika itu, terkaya, tidak memerlukan.
sesuatu itu daripada Allah. Secara otomatik sesuatu tak perlu pada Allah sebab dia boleh buat sendiri. Tak perlukan Allah sebab dia boleh buat sendiri. Maka mustahil. Jadi tidak memberi bekas sesuatu daripada kainat dengan tabiatnya adalah salah satu termasuk dalam kategori iftiqar. Kerana jika selain daripada Allah memberi bekas, boleh buat sendiri tanpa campur tangan Allah, maka secara automatik yang boleh buat sendiri itu tak memerlukan Allah. Bila tak memerlukan Allah, ada yang tak memerlukan Allah, maka ternafi iftiqar. Iftiqar semua memerlukan Allah. Okay. Maka nyatalah masuk pada iftiqar ilai 11. Lawannya 11. Lawan tu lah 11. Lawan-lawan ni maksudnya kalau kata tadi wahdaniyah, Esa lawannya berbilang. Dia mesti lawan-lawan sama je, kita dah bahas dah. Kalau qudrah kuasa lawannya lemah. Kalau ilmu lawannya jahil. Ya. Hayah lawannya maut, mati. Jadi 11 yang dah ada sifat tu lawannya 11. Jadilah 22 sifat. Apabila dicampurkan dengan yang masuk pada istighna, 14 campur 14, 14 istighna campur yang lawannya 14 di 28, jadilah jumlahnya 50 aqaidil iman yang masuk pada kalimah la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah, bermakna 50 sifat. Bermakna 50. Bila kita sebut la ilaha illallah, kena khatam 50 ni. Bila sebut la ilaha illallah, tak khatam 50 ni, kita sebut je la ilaha illallah. Sebenarnya, betul ke la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Betul ke? Bila sebut la ilaha illallah, 50 ni mesti khatam. Okay, termasuk la ilaha illallah. Dia ada Muhammad Rasulullah pula. Ada juga. Nanti lah, itu bab Nabi lah, kita masuk lagi. Sesungguhnya di dalam perkara i'tiqad memberi bekas itu, saya risau je takut ada orang baru masuk. Kita siri yang ke-54 ni, saya takut ada orang baru masuk, apa benda pula bekas-bekas ni? Bekas buah-buah makanan ke? Aduh, jang kalau gitu baru masuk. Memberi bekas ni. Sesungguhnya di dalam perkara i'tiqad memberi bekas itu, ada berbagai-bagai fahaman dan i'tiqad. Sebab itulah dalam masalah tauhid, ilmu tauhid, dia tak boleh masuk tengah-tengah, tak boleh. Dia mesti masuk daripada siri yang pertama. Kita siri yang ke-54. Kalau adalah satu dua yang dia tak masuk, Allah, akhir sekali dia takkan boleh faham. Dia sama macam masalah haid juga. Haid nifas. Istihadah. Ponteng satu je, cukup lah. Dah memang dia akan tak boleh. Ya. Jadi, dia memang tak boleh. Kalau tidak memang tak boleh faham. Kecuali dah belajar dengan guru lain lah. Sebab ini 54. Cuba bayangkan. Sekolah, budak sekolah. Dia tak datang. Ada kelas 100 kali masuk kelas. 100 kali setahun. Dia masuk 30 kali aja. Mana nak faham? Samalah. Lebih-lebih lagi bab ketuhanan. Jadi takkan saya nak terangkan balik masuk bekas tu apa. Kita dah bahas masuk bekas tu masa qudrah lagi. Qudrah kita bahas masuk bekas. Huraian qudrah kita hurai sungguh-sungguh masuk bekas tu apa. Dan ketika membicarakan tentang qada dan qadar, kita bicara pasal bekas. Panjang lebar, berjam-jam. Saya bimbang lah takut orang baru masuk. Tak faham lah. Nak faham kena lalu lah lebih kurang 70 jam yang lepas. Lepas kita dah 70 jam dah. Ini jam yang ke-70. Tiba-tiba masuk-masuk tu kau faham? Amboi. Tak lalu 69 jam yang lepas. Amboi, senang sangat. Kena lalulah 69 jam yang lepas. Yang mereka-mereka yang istiqamah tak pernah miss ni. Baru boleh faham apa yang kita nak cerita hari ni. Kalau datang 10 kali ke, langsung tak datang ke kali pertama ke, memang tak lah, tak faham lah, nak macam mana. Salah sendiri kan. Saya bacalah juga. Sesungguhnya dalam perkara i'tiqad memberi bekas itu, ada berbagai-bagai fahaman dan i'tiqad. Macam-macam pemahaman yang salah dan pegangan yang salah tentang memberi bekas. Maka di sini dinyatakan 4 i'tiqad dan kepercayaan. Yang pertama, beriktikad, berpegang, kainat, makhluk, memberi bekas dengan tabiat, dengan dirinya sendiri bagi bekas.
Seperti beriktikadkan pisau boleh memutuskan, api sendiri boleh menghanguskan. Tambah lagi, air membasahkan. Tambah lagi, cermin mata ada power yang boleh menyebabkan kita dapat melihat. Tambah lagi, penampar yang melebamkan, menyakitkan. Tambah lagi, penumbuk yang melebamkan. Okey? Maka dengan faham macam tu, maka i'tiqad ini ijma' ulama dihukum kafir. Kafir, siapa faham gitu? Ijma' ulama menghukum kafir. Ijma' ulama menghukum non-muslim. Manalah tahu? Ijma' ulama. Tak ada khilaf. Siapa yang mengatakan air yang membasahkan dengan air itu yang membasahkan. Air itu membasahkan dengan diri air itu sendiri. Api itu yang membakarkan dengan api itu sendiri. Kita bergerak dengan kita sendiri. Kita yang bergerak dengan kita, dengan diri kita sendiri. Maka dengan kepercayaan macam tu, maka ijma' ulama menghukum kafir. Bahayanya, takutnya bab ni, hai Allah. Yang kedua, tak belajar yang takut. Ijma' ulama tu, boleh garis tu. Ijma' ulama menghukumkan kafir. Siapa yang mengatakan apa yang berlaku dengan perbuatan ianya sendiri. Apa yang dia buat dengan dirinya sendiri. Aku buat baik dengan aku sendiri yang buat. Aku buat jahat dengan aku sendiri yang buat jahat. Kalau kena langgar, yang langgar tu kereta yang melanggar dengan kereta tu sendiri melanggar. Bukan Allah yang melanggarkan. Tidak, kereta tu. Kesakitan tu yang terjadi daripada kena penampar tu, tangan tu yang menyakitkan. Bukan Allah yang bagi sakit. Minum air, hilang haus. Air tu yang menghilangkan haus. Makan nasi, kenyang. Nasi tu yang mengenyangkan. Bukan Allah yang mengenyangkan. Ijma' ulama kafir. Bolehkah kita hukum orang Islam kafir jika perbuatannya jelas kafir seperti sembah berhala? Itu bab lain. Tak boleh lagi. Tak boleh. Sebab sembah berhala, ada yang sembah bukan sebab membesarkan seperti Tuhan. Dia sembah sekadar menghormati. Macam mana orang orang India yang sembah. Orang India ke orang Sing macam itulah. Ada agama lain yang dia sembah mak bapak. Sebab dia anggap semacam dewa. Tapi bukan Tuhan. Macam Tuhan. Maka dia ni orang Islam sembah juga. Bukan nak anggap Tuhan. Tidak. Maka dosa besar. Tapi tak dihukum kafir. Tak boleh. Ataupun sembah berhala. Dia bukan mengatakan berhala tu Tuhan. Dia cuma respect aja dekat berhala tu. Maka dosa besar. Fasik. Tak boleh kata kafir. Kalau dia sembah tu dengan i'tiqad membesarkan itulah Tuhan. Baru kafir. Jadi tak boleh. Tak boleh kata gitu. Dosa besar boleh kata gitu. Dosa besar boleh, fasik boleh, kafir tak boleh. Sebab kafir ni i'tiqad. I'tiqad. Pegangan. Dalam masalah ni sebenarnya ada khilaf ulama lagi. Ada yang kata kafir juga. Dalam masalah ni saya rasa lebih baik, soalan ni lebih baik kita tunggu kifayatul muhtadi, perkara yang membatalkan iman. Tak lama lagi. Ada 50 perkara yang membatalkan iman. Mungkin membatalkan iman boleh. Mungkin menyebabkan kufur boleh. Mungkin boleh. Membawa kepada kekufuran boleh. Dalam bab ni kita akan bahas nanti. Dalam perkara yang membatalkan iman kita lain lah. Memang dah nak start lah. Sabar sikit. Bila? Hari Sabtu rasanya. Sabtu malam minggu. Yang bermula lah. Ada 50 perkara yang membatalkan iman. Kita akan bincang satu-satu secara berkitab. Secara umumnya gitulah. Okay. Yang kedua, sebab dia boleh jadi kufur, boleh jadi murtad, boleh jadi kufur dengan 3. Yang pertama i'tiqad, yang kedua perbuatan, yang ketiga dengan perkataan. Boleh jadi murtad. Oh, dah lalu dah. Dah lalu lagi, mantap lah. Jadi gitulah. Memang ada perbuatan-perbuatan yang kalau buat, dia boleh jadi kafir. Boleh jadi. Sebab murtad boleh terjadi, kafir boleh terjadi dengan 3. Pegangan, perbuatan dan perkataan. Mana-mana satu.
Hati-hati dengan perkataan. Yang kedua, kita baca kitab. Nak habiskan kitab ni. Yang kedua. Beriktikad, dia berpegang kainat makhluk memberi bekas. Sama juga, makhluk buat sendiri. Dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala kepadanya. Yang ni baik sikit. Dia kata, bukan air yang membasahkan, bukan api yang membakar, bukan kulit penampar aku, tenaga ring aku ni yang menyebabkan dia sakit. Bukan nasi itu yang mengenyangkan. Ya, nasi itu mengenyangkan, betul. Air itu yang menghilangkan haus. Power yang ada dekat spek tu yang menyebabkan boleh lihat. Tapi power kuasa-kuasa tadi tu Allah yang bagi dia. Allah yang bagi dekat kekuatan penampar kita ni menyebabkan dia sakit. Kita yang menyebabkan dia sakit dengan penampar tadi. Tapi kekuatan yang kita dapat Allah juga bagi. Dia cover line, cover balik kat situ. Dia cover balik kat situ. Memanglah air tu memang membasahkan, tapi air tu dia tak ada kuasa sebenarnya. Allah yang bagi kuasa dekat air tu, maka air tu membasahkan. Api dia tak ada kuasa. Allah yang bagi kuasa dekat api itu, dan api itu akan membakarkan sendiri. Siapa faham macam tadi, nasi itu dia tak mengenyangkan sebenarnya, tapi Allah bagi kuasa dekat nasi itu untuk mengenyangkan. Kalau macam tu dia faham, seperti puak Mu'tazilah beriktikad hamba yang menjadikan perbuatan dengan kudrah, dengan kekuatan yang dijadikan Tuhan baginya, hukumnya fasik lagi bid'ah. Tak kafir tapi dosa besar. Allah bagi kat kita kekuatan. Allah bagi kita tangan kaki, Allah bagi kita kekuatan, ring Allah bagi. Maka bila Allah bagi ring, kita rok. Kalau tak ada ring, tak rok. Jadi bila Allah bagi kita kekuatan, kita buat dengan ring kita sendiri. Kita buat dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kekuatan tu originalnya Allah yang bagi. Cuma bila Allah bagi, Allah lepas tangan. Allah tak peduli dah. Kita je buat dengan kekuatan kita. Faham macam ni, dosa besar. Ahli bid'ah, fasik. Ramai orang faham ni. Ramai sangat orang faham ni. Saya jumpa ada pensyarah universiti baru ni, dia kata pun sama. Dia kata, ramai budak-budak universiti faham macam tu. Fahaman Mu'tazilah. Dia masuk untuk mengajar kat situ lah tentang akidah. Yang ambil Usuluddin settle lah, yang masuk yang ambil kos agama selesai lah. Ini yang ambil kos-kos yang bukan agama. Maka dia cuba tanya, kebanyakannya fahaman bid'ah, fasik, dosa besar. Allah bagi kekuatan, Allah bagi pilihan, Allah bagi tulang empat kerat, Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, Allah bagi semua. Kemudian bila Allah bagi, Allah tak campur dah. Dan Allah bagi peraturan. Buat yang ini, jangan langgar. Jangan buat yang ini, jangan langgar yang haram. Yang ni boleh buat, yang ni jangan. Ni mesti, ni tak boleh buat. Allah bagi. Dan Allah bagi pula kekuatan apa semua, panca indera semua Allah bagi. Dan lepas tu Allah nak tengok. Dan apa yang dia buat, bukan kena-mengena dengan Allah. Sebab Allah akan hukum dia kalau dia buat jahat nanti. Dia langgar suruhan Allah. Dia langgar yang Allah suruh, dia langgar, dia tak buat. Larangan Allah dia langgar, dia buat juga larangan Allah. Sedangkan Allah yang bagi kekuatan. Sedangkan Allah yang bagi tangan, Allah bagi kaki, Allah bagi cerdik, Allah bagi semua, bagi penglihatan, pendengaran, semua Allah bagi kat dia. Allah bagi akal, Allah bagi otak, semua Allah bagi kat dia. Tapi dia buat juga dengan kuasa, kekuatan, kederat, tulang empat kerat yang Allah bagi. Tapi bukan Allah buat, bukan Allah buat. Dia yang buat. Tapi kuasa asal daripada Allah. Itulah Mu'tazilah. Ramai faham je. Dosa besar ni. Fahaman macam ni, semua ibadah tak ada nilai. Fahaman macam ni, semua solat tak ada nilai. Dengan maksud, sah solat dia, tapi tak ada pahala. Puasa dia sah, semayang dia sah, haji dia sah, umrah dia sah, tapi tak ada pahala. Yang fahaman macam ni. Dia panggil fahaman fasik lagi bid'ah. Mubtadi'. Inilah ahli bid'ah sebenar. Faham je. Habis tu, semuanya Allah buat. Nampak je macam kita buat, hakikatnya semua Allah buat. Itu nombor 4. Nanti baca je.
Benda baik, benda buruk, semua Allah buat. Kita buat apa saja yang makhluk buat, semua adalah perbuatan Allah. Sama ada perkara itu baik atau perkara itu buruk. Itu nombor 4. Okay, nombor 4. Jadi yang nombor 2, beriktikad kainat makhluk memberi bekas. Dia boleh buat sendiri. Tapi yang dia buat tu, original punya kuasa Allah juga yang bagi. Dan bila Allah bagi, Allah tak campur tangan dah. Dia buat sendiri, dia pilih sendiri, semua dia sendiri. Dia pilih sendiri, dia buat sendiri. Maka Allah akan hukum dia dekat akhirat dengan pilihan dia dan dengan perbuatan dia yang tak ada campur tangan Allah. Itu adalah fahaman Mu'tazilah. Dosa besar. Yang ketiga, beriktikad sesuatu tidak memberi bekas dengan tabiat. Yang ini pula, apa yang makhluk semua buat, alam ni terjadi semua, yang buat semua ni tidak memberi bekas dengan tabiat. Dan tiada memberi bekas dengan kekuatan. Bukan kekuatan dia yang buat. Nampak macam dia buat. Nampak macam matahari itu yang memancarkan cahaya. Nampak macam kita yang bergerak-gerak dengan kekuatan kita. Tapi tidak memberi bekas. Hakikatnya Allah, dia kata gitu. Maka yang memberi bekas adalah Tuhan. Macam betul dah je. Macam betul dah je. Tetapi diiktikadkan berlazim-laziman antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkannya pada akal. Serta tidak boleh bersalahan sekali-kali. Walaupun hanya Allah yang buat semua. Kainat tak bagi bekas, Allah yang bagi bekas semua. Tapi Allah nak bagi bekas pun dia mesti berlaziman. Berlaziman dia mesti automatik. Maksudnya kalau minum hilang dahaga. Yang hilangkan dahaga tu Allah lah yang hilangkan dahaga. Yang minum tu Allah juga yang bagi minum, Allah juga yang buat minum, dan yang bagi hilang dahaga juga Allah. Okey, betul lah tu. Betul lah tu. Apa salahnya? Yang salahnya berlaziman. Iaitu, kalau minum, mesti Allah akan hilangkan haus. Tak boleh kalau Allah tak hilangkan haus. Mesti. Itu berlaziman. Kalau ada tak minum, tak hilang haus? Tak mungkin. Tak mungkin. Tak masuk akal dia kata. Tak mungkin. Kalau makan, tak mungkin tak kenyang. Habis siapa bagi kenyang? Allah yang bagi kenyang. Betul Allah bagi kenyang. Walaupun Allah bagi kenyang, kalau tak makan, Allah tak bagi kenyang. Kalau kena makan, baru Allah bagi kenyang. Ini pun ada orang juga ni. Kalau tak makan, macam mana Allah nak bagi kenyang? Okey, biasa orang kata apa? Kalau tak usaha, macam mana Allah nak bagi rezeki? Ada orang faham ni. Salah juga nombor 3 ni. Kalau tak usaha, macam mana Allah nak bagi rezeki? Usaha baru Allah bagi rezeki. Maksudnya berlaziman. Berlaziman tu mesti. Usaha, mesti Allah bagi rezeki. Tak usaha, mesti Allah tak bagi rezeki. Kebululah kau. Maksudnya macam Allah ni terikat. Ramai kata gitu. Ya. Tadi nombor 2 pun ramai. Nombor 2 pun ramai. Puak Mu'tazilah tanpa disedari. Puak Mu'tazilah moden. Yang ini puak jahiliah moden. Ni jahiliah. Yang tadi Mu'tazilah. Yang ni pun ramai. Berlaziman. Mestilah kena belajar. Kalau tidak nak pandai macam mana? Mana boleh pandai kalau tak belajar? Mesti. Kalau tak belajar, Allah tak bagi. Kalau tak belajar, Allah tak bagi pandai. Kena belajar baru Allah bagi pandai. Mesti. Kalau tak belajar, takkan Allah bagi. Tak boleh. Seolah-olah macam, kalau tak belajar, Allah tak boleh bagi pandai dekat dia. Mesti belajar baru Allah bagi. Seolah-olah Allah terikat dengan, ada istilah dia panggil, berlaziman. Dia dua ni mesti sama. Mesti sama. Nak kenyang, mestilah makan. Nak minum, mestilah kena, nak hilang dahaga, mesti kena minum. Tak minum macam mana kau nak hilang dahaga? Kalau minumlah baru Allah hilangkan dahaga. Kalau tak minum Allah tak hilangkan dahaga. Allah tak boleh buat ke? Bukan macam tu. Ada kona. Cuma Allah, kalau kau usaha baru Allah bagi. Kau usaha ambil air minum, gok, baru hilang dahaga. Kalau tak nak minum, tak boleh kena minum. Ada kona kat situ. Macam manalah nak pandai kalau tak belajar. Tapi adat cakap tak apa. Saya takut salah faham pula nanti. Adat cakap tak apa. Ni pegangan. I'tiqad. Betul-betul. Tetapi diiktiqadkan. Dipegang. Adat cakap tak apa. Jangan kita terlebih pula. Kadang-kadang terlebih tauhid kita. Jangan terlebih. Nak bercakap pun tak boleh. Belajarlah sikit. Mak dulu belajar. Sampai masuk UiTM. Sekarang dapat degree dah. Baru pandai.
Tak nak belajar, macam mana nak masuk universiti? Belajarlah. Baru boleh masuk universiti. Itu adat cakap. Adat tak apa. Pegangan tak macam tu. Tak belajar pun boleh masuk universiti. Tak belajar pun boleh masuk universiti. Jadi tak ada masalah. Tak makan pun boleh kenyang. Tak minum pun boleh hilang dahaga. Tak makan ubat pun boleh sembuh. Tak boleh lah. Ni biasa bab minum ni. Kenalah makan ubat. Kalau tak makan ubat, Allah nak bagi sembuh macam mana? Yang itu yang pegangan tak boleh. Tapi kalau cakap tak apa. Makan ubat lah baru sembuh. Tapi kita jangan cakap, makan ubat lah baru Allah bagi sembuh. Jangan cakap macam tu. Cakap, makan ubat lah baru sembuh. Tak apa. Kalau makan ubat lah baru Allah bagi sembuh. Itu yang jahil tu. Belajarlah baru Allah bagi pandai. Belajarlah baru Allah bagi lulus. Jangan cakap gitu. Jadi, belajarlah baru lulus. Tu tak apa. Tak kerja macam mana nak dapat duit? Tu tak apa. Tak apa dari sudut cakap. Tapi kalau kerjalah, kalau tidak macam mana Allah nak bagi rezeki? Tu tak kena. Salah. Jangan sebut Allah. Bila sebut Allah, itu bukan adat cakap dah. Tak kerja macam mana nak dapat duit? Boleh cakap. Boleh cakap macam tu. Tapi tak kerja macam mana Allah nak bagi rezeki? Jangan. Jangan, tak ada. Yang tadi kalau tak kerja macam mana nak dapat duit? Itu dia panggil adat cakap. Tapi kalau dia cakap tak kerja macam mana nak dapat duit dan dia berpegang tak kerja macam mana nak dapat duit, baru salah. Jadi bila orang cakap tak kerja macam mana nak dapat duit, tak kerja macam mana nak kaya, tak kerja macam mana nak dapat rezeki, tak boleh kata salah lagi. Kena tanya dalam dia. Ini adat cakap. Carilah duit baru boleh beli arus. Arus hasil rosak. Tak berapa nak arus dah sekarang ni. 3 tahun setengah pun head dah bengkok. Aduh hai. Makan ubatlah baru sembuh. Itu boleh cakap. Tapi kalau dia cakap makan ubatlah baru sembuh dengan maksud dekat hati, dekat pegangan dia, makan ubatlah baru Allah bagi sembuh, itu baru mazhab jahiliah dia panggil. Setakat cakap, adat cakap tak apa. Makan ubatlah baru Allah. Makan ubatlah baru Allah bagi sembuh. Makan ubatlah baru Allah bagi sembuh. Yang itu tak betul. Ayat dia tak kena. Tak boleh cakap gitu. Tak kena ayat dia. Sebab kita tak boleh nak tanggung. Itu adat. Nak tanggung tu agak payah sikit. Nak kata tanggung cakap adat. Nak tanggung cakap adat tu tak boleh sangat. Tak boleh lagi. Sebab sebut Allah kat situ. Kalau kita sebut, kerjalah baru dapat duit. Kerjalah baru senang. Kerjalah baru senang. Carilah apa? Carilah isteri ataupun tackle lah baru dapat jodoh. Kalau tidak Allah nak bagi jodoh macam mana? Tu jangan. Kalau cakap, alah nak kahwin, kena cari. kalau tak cari nak dapat macam mana? Nak jadi jodoh macam mana? Boleh. Boleh tu dengan maksud siapa suruh bersuara? Maksud carilah maksud carilah, usahalah cari baru dapat jodoh. Tak boleh kata salah lagi. Carilah, tackle lah, carilah, jangan duduk rumah aja, carilah baru Allah bagi jodoh. Itu tak kena. Jadi faham tak maksud adat tu? Walaupun orang cakap adat boleh, tapi cakap adat ni bahaya, nanti dia sebut kat bawah tu. Kan saya kata cakap adat boleh, tak ada masalah cakap adat. Yang penting i'tiqad dia betul. Itu secara umumnya gitu. Tapi dengan cakap adat ni dia berbahaya. Bahaya. Dia sebut cakap adat ni memang bahaya. Cuma kita tak boleh nak tuduh. Dia cakap macam tu, apa benda ni? Kau jangan main tengah hujan, nanti demam. Apa benda cakap macam tu? Relax. Mandi hujan memang demam. Mana boleh cakap Allah yang bagi demam, bukan hujan. Sabarlah. Tanya dulu hati kau macam mana. Pegangan aku memang Allah bagi demam. Tapi yang mandi hujan tu adat, aku cakap adat. Tak apalah. Tapi kalau dia kata dengan mandi hujan tu memang Allah terpaksa bagi demam. Mandi hujan, maka Allah mesti demam. Berlaziman, mesti demam. Itu dia panggil mazhab al-jahiliyah. Al-jahiliyah. Ya. Berlaziman tadi tu. Berlaziman secara automatik lah. Berlaziman.
Mesti begini, mesti begini. Ini mesti begini, dia panggil berlaziman. Antara sebab yang beradat dan antara yang disebabkan padanya akal. Serta tidak boleh bersalahan. Tak boleh bersalahan sama sekali. Seperti, dia bagi contoh, mengiktikadkan apabila makan mesti kenyang. Tak makan macam mana Allah nak bagi kenyang? Makan mesti kenyang. Tapi yang bagi kenyang tu Allah. Yang makan, bagi makan tu pun Allah. Cuma makan mesti Allah bagi kenyang. Tak makan, macam mana Allah nak bagi kenyang? Ni. Salah. Hukumnya tidak kufur. Tak kafir yang faham je ni. Tetapi jahil hukum adat dan jahil hukum adat. Dia panggil orang jahil hukum adat. Memang orang dia akan banyak jahil hukum adat. Sebab hukum adat bagi orang yang tak belajar tauhid, itulah hukum akal je. Itulah hukum akal je. Maksudnya apa? Takkanlah kalau nak tak makan ubat boleh sihat. Makan ubat lah baru boleh sihat. Itu dia cakap adat. Itu cakap adat je. Tapi ada orang pegang macam tu. Pegang macam mana? Kena makan ubat baru Allah bagi sembuh. Kalau tak makan ubat, Allah nak bagi sembuh macam mana? Orang macam ni dia panggil jahil hukum adat. Jahil hukum adat. Sedangkan hukum adat adalah harus pada akal. Boleh masuk akal walaupun menyalahi adat. Walaupun adatnya biasanya tak jadi. Biasanya, kebiasaannya tak jadi. Tapi kalau nak jadi boleh aja. Cuma biasanya tak jadi. Boleh je makan tak kenyang-kenyang. Yang boleh saka tu makan tak kenyang-kenyang. Boleh je tak makan pun kenyang. Nanti akhir zaman nanti bila Dajjal keluar, orang beriman makan tak makan pun. Subhanallah, kenyang dah. Boleh aja jadi makan tak kenyang-kenyang. Boleh je jadi tak makan kenyang. Boleh je jadi kena air tak basah-basah. Boleh je jadi kena air basah. Boleh je jadi kena api terbakar. Boleh juga jadi kena api tak terbakar. Macam Nabi Ibrahim. Boleh je. Cuma adatnya, kebiasaannya yang Allah buat secara beradat, mesti jadi. Mesti itu mesti adat. Bukan mesti akal. Jadi kalau tak faham ni, dia jadi jahil hukum akal. Jahil hukum adat. Ada dengar orang cakap, tengok awak dah kenyang. Itu bahasa kiasan. Kita cakap macam ni boleh ke? Kita usaha je makan ubat. InsyaAllah baik. Tak cantik. Tapi boleh cakap. Tak cantik juga. Kenapa pula? Kita usaha je makan ubat. Jika Allah izinkan baik. Macam mana? Cakap boleh lah. Macam tak berapa ni. Kita usaha makan ubat. InsyaAllah baik. Okey. Dari sudut cakap boleh. Dari sudut cakap boleh. Dari sudut pegangan? Dari sudut pegangan kita macam ni. Makan ubat ke? Tak makan ubat ke? Kalau Allah nak bagi sembuh, Allah akan bagi sembuh. Boleh jadi, makan ubat ni Allah tak bagi sembuh. Dan boleh jadi, makan ubat ni Allah bagi sembuh. Tapi yang Allah bagi sembuh, bukan sebab makan ubat. Cuma kita cakap je, makan ubat lah, insya-Allah baik. Itu yang susah kata, tak berapa cantik sangat ayat je. Tapi taklah salah sebut. Kenapa dia kata? Kita usaha je makan ubat, insya-Allah baik. Apa maksud dia? Maksudnya, bila makan ubat, baru Allah bagi baik. Kalau tak makan ubat, Allah tak boleh bagi baik. Ni intiqad, pegangan. Macam mana kita faham? Takut-takut dengan selalu cakap macam tu, terpegang. Asalnya tak pegang. Asalnya Allah yang bagi sembuh, sama ada makan ubat ataupun tak makan ubat. Makan ubat, selebihnya serah pada Allah. Tak boleh juga. Bukan tak boleh. Cakap memang tak ada masalah. Saya kata ulang balik. Cakap-cakap adat ni semua tak ada masalah. Kita nak pegangan tu yang betul. Cuma kita bimbang dengan duk cakap adat macam ni, bimbang takut akhir sekali dia akan terhanyut. Hanyut dengan adat tadi. Itu yang takut. Jadi katakan tak boleh sebut. Nak sebut apa boleh. Mesti kena makan ubat baru sembuh. Boleh. Makan ubat baru Allah bagi sembuh. Boleh sebut dari sudut sebut. Yang penting i'tiqad betul. Tapi kita bimbang, kita nak bincang ni bimbang takut dengan bahasa adat tadi, akhir sekali dah jadi faham gitu. Terfaham adat tu. Itu yang bimbang. Jadi kata macam makan ubat, selebihnya serah pada Allah. Seolah-olah bila makan ubat baru serah pada Allah. Kalau tak makan ubat tak boleh serah pada Allah. Seolah-olah. Sebab tu tak cantik juga.
Baik kata, makan ubat lah, baru sembuh. Cukup cakap macam tu je. Makan ubat lah, sembuh, baru sembuh. Cakap adat terus. Jangan sebut Allah kat situ. Yang terbaik. Ialah yang tak mengaji, yang dengar kita cakap, itu yang problem. Jangan sebut Allah kat situ. Bukan tak boleh, saya ulang balik. Boleh nak sebut Allah kat situ, yang penting i'tikad kita betul. Kita bimbang bergenerasi. Kita bimbang generasi akan datang. Kita bimbang diri kita sendiri duk sebut adat tadi, akhir sekali kita pun bertukar sekali. Kita pun pegangan kita pun dah jadi celaru dah. Itu bimbang kat situ. Bimbang. Jadi kalau kata contoh kalau kata makanlah ubat, selebihnya serah pada Allah. Boleh tak orang faham je ni? Kena makan ubat baru boleh serah pada Allah. Kalau tak makan ubat, memang Allah tak akan sembuhkan. Boleh jadi faham gitu. Dia jadi faham kalau makan ubat serahkan pada Allah. Yang lebihnya serah pada Allah. Dia seolah-olah jadi gini. Bila makan ubat baru boleh serah pada Allah. Kalau tak makan ubat tak boleh serah. Maka makan ubat tu jadi macam wajib dah pula. Jadi takut faham. Memang Allah suruh usaha. Iyalah, buatlah usaha dulu. Usaha dengan makan ubat. Makan dah. Lepas tu sembuh. Barulah sembuh. Kejap. Dia bahaya kat situ. Bahaya dari sudut kepahaman. Dari sudut kita nak cakap, memang boleh cakap. Cakap bahasa adat. Bahasa adat ni boleh cakap. Kita kena usahalah. Nabi pun tambat unta punya, tali unta, tali kuda. Baru tawakal. Bukan tawakal je tanpa usaha. Okey? Boleh? Boleh cakap macam tu. Tapi kita sebut tawakal. Kita kata tambatlah kuda dulu. Tambatlah kuncilah rumah dulu. Cabutlah kunci kereta. Jangan tinggal kunci kereta, remote kereta kat dalam kereta. Lepas kita dah kunci kereta semua, gate semua tutup, barulah berserah kepada Allah. Boleh sebut macam tu. Cuma bimbang je. Bila duk cakap-cakap dekat orang yang tak belajar, mungkin anak-anak, mungkin diri kita sendiri akan bertukar lepas pada tu. Macam mana? Kena usaha baru selamat. Kalau tak usaha, takkan Allah takkan bagi selamat. Jadi seolah-olah jadi gitu. Kenalah kunci pintu. Barulah Allah bagi selamat. Barulah selamat. Memang sekarang ramai pegang sungguh cakap adat. Itulah saya risau. Sebab saya takut saya salah cakap. Nanti kata, oh tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Bukan tak boleh cakap. Dengan cakap adat tadi, kita tengok fenomena yang berlaku. Kita tengok apa yang berlaku sekarang ni. Dengan cakap adat tu jadi huru-hara ni. Orang dulu cakap adat juga sambil-sambil mengaji sifat 20. Orang sekarang cakap adat tak mengaji. Bergenerasi. Akhir sekali cakap adat tu lah yang dia pegang. Itu yang kita risau. Memang saya tahu kalau silap sikit orang potong je memang jahanam ni. Orang potong je video ni yang saya sebut kata tak boleh cakap, tak elok cakap. Dia pula bagi potongan video ni dekat guru-guru yang lain, memang kena katok kau-kau. Cakap tu cakap adat, isnad majazi, majas akli, cakap aja. Dalam hati sebenarnya itu yang penting. Dalam hati pegang macam mana. Kita bukan bincang bab tu. Kita membincang bab tu. Kita bincang bab kesan daripada cakap tanpa belajar. Kesan daripada cakap tanpa belajar. Itu yang kita bimbangkan. Jadi, seboleh-bolehnya, janganlah cakap yang boleh menyebabkan orang salah faham. Ialah yang biasa saya sebut. Allah sayang, Allah kasih, Allah benci, Allah tak suka. Ayat tu asal tak ada masalah. Tapi dah bergenerasi akhir sekali, tak apa-apa pun Allah sayang. Lama-lama sayang tu sayang emosi pula faham. Sedangkan Allah kan emosi. Allah murka, Allah marah. Dah jadi macam Allah marah dah pula. Sedangkan asalnya isnad majazi, majas akli. Asalnya. Tapi bila dah sebut, dah jadi macam Allah sayang tu macam mana tu? Allah tengok makhluk dia. Aku cipta makhluk ni dah 40 tahun. Allah dulu dia tak apa baik, sekarang baik, sayang aku kat dia. Dia faham gitu. Sedangkan sayang tu bukan sayang maksud sayang, bukan benci maksud benci. Allah benci tu. Itu yang bahaya bahasa-bahasa tadi. Jadi mengiktikadkan apabila makan mesti kenyang. Hukumnya tidak kufur tetapi jahil hukum adat. Dan mudaratnya, dia jahil hukum adat, mudaratnya, kesan dia, apa dia mudaratnya? Terkadang membawa kepada kufur juga. Tadi itulah.
Yang kita risau-risau kan. Dia boleh membawa kepada kafir juga. Tapi asalnya cakap tak ada masalah. Hujan membasahkan, air membasahkan, api membakar, tenaga kita sendiri yang buat. Asalnya cakap tak apa. Tak ada masalah. Tiba-tiba boleh membawa kepada kufur. Bila? Tatkala melazat i'tiqadnya pada mengingkarkan tiap-tiap yang menyalahi adat. Dia jadi lazat cakap adat tadi, menyerap dekat hati, dia pegang pun macam tu, maka dia mengingkari tiap-tiap yang menyalahi adat. Dia bagi contoh mukjizat, kita bagi contoh lain. Bila tak makan, Allah takkan bagi sembuh. Dia dah mula dah. Takkan asalnya cakap adat. Bagi sembuh lah. Makan ubat baru Allah bagi sembuh. Kerja baru dapat duit. Baru ada harta. Pemalas macam mana nak ada harta? Macam mana Allah nak bagi rezeki? Mula-mula cakap adat. Lama-lama dia jadi macam mana? Allah jadi terpaksa. Mesti kena usaha. Mesti kena kerja. Baru Allah bagi rezeki. Kalau tak kerja, Allah tak bagi rezeki. Seolah-olah terikat dah pula. Seolah Allah dah jadi macam kena paksa pula dengan usaha. Okey, aku dah usaha, okey, bagi rezeki, mesti tak boleh kalau tak bagi. Dia jadi macam tu dah pula. Tak boleh Allah tak bagi. Dia dah telah menidakkan dah pula. Jadi kufur lah. Mana boleh? Mesti Allah bagi. Mana boleh gitu? Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tak boleh Allah buat tu kerana terpaksa. Sebab kita usaha, Allah terpaksa bagi. Dah pegang gitu dah. Asalnya anda cakap. Akhirnya jadi kufur juga. Sebab pegang macam tadi. Tapi yang dia bagi contoh, seperti mukjizat bagi Rasul-Rasul. Mukjizat bagi Rasul menyalahi adat. Nabi naik ke Isra' dan Mi'raj menyalahi adat. Tapi harus pada akal. Akal boleh terima. Tapi adatnya biasanya tak boleh terima lah. Menyalahi adat. Mencari adat. Tapi akal boleh terima. Bahawasanya tak ada masalah naik ke langit. Tapi adatnya kena pakailah benda alah oksigen tu. Dan kelajuan yang sangat tinggi naik ke langit, ke-7 tu, dia akan gugur, luruh semua. Daging-daging, hancur lebur. Bila keluar daripada atmosfera bumi. Malah mati terus, hancur lebur. Itu adat. Lama-lama dia kata, tak, mustahil. Duk cakap adat dah lama, mustahil. Nabi boleh Isra' Mi'raj, sebenarnya mustahil. Sebab mana boleh pergi? Tak logik, tak masuk akal. Dia dah jadi boleh jadi kufur. Sebab dia tolak mukjizat dah pula. Mana boleh kena api tak terbakar? Bila kena api, mesti Allah bagi bakar. Garanti. Memang Allah yang bagi, tapi mesti Allah bagi terbakar bila kena api. Mana boleh Nabi Ibrahim masuk api yang besar? Itu cerita yang bohong. Cerita Israeliat. Dia dah menolak mukjizat dah. Sebab asalnya adat-adat dah lama terjadi pegangan adat tu. Itu risiko dia. Dan bangkit segala jasad pada hari kiamat. Mana boleh bangkit? Dah hancur. Mana boleh bangkit balik? Mana boleh jadi balik? Kan dah hancur. Tak masuk akal, dia kata. Sedangkan, masuk akal. Cuma menyalahi adat. Adatnya bila hancur, tak boleh ada balik. Dah hancur. Tapi harus pada akal. Boleh masuk akal. Kalau Allah nak buat, boleh aja. Harus pada akal. Jadi, tiba-tiba dia kata tak ada hari kebangkitan sebab mustahil. Mustahil. Boleh hidup balik kalau dah mati. Sedangkan itu adalah cuma mustahil adat saja. Adat biasanya tak jadi. Tapi harus pada akal. Oleh kerana dia jahil tentang hukum adat, maka boleh jadi kafir. Silap-silap boleh jadi kafir. Yang keempat. Beriktikad sesuatu tiada memberi bekas. Dengan tabiat dan kekuatan. Sesuatu tu kita semua ni, makhluk ni semua, buat, apa yang kita buat tak bagi bekas, bukan dengan kita sendiri yang buat. Hanya yang memberi bekas Allah. Sebenarnya Allah yang buat, sama ada yang baik atau yang jahat. Yang baik atau yang jahat, semua Allah yang bagi bekas. Dan semua Allah yang buat. Semata-mata. Allah Ta'ala semata-mata. Serta, yang ni, tiada berlaziman antara sebab yang beradat. Sebab yang beradat, biasanya beradat. Jadi buat ini jadi macam ni. Buat macam ni. Tak berzaliman. Tak automatik. Boleh bersalahan. Boleh salah. Boleh tak sama. Sebab yang beradat dan antara yang disebabkan. Ada sebab. Dia panggil sebab musabab. Ada sebab tak semestinya jadi musabab. Ada sebab
Bukan mesti jadi. Bila ada sebab, mesti jadi. Itu yang jahil nombor 3 tadi. Bila ada sebab, ada api, mesti terbakar. Itu jahil hukum adat. Ini tidak. Tak berlaziman, tak secara automatik. Walaupun ada sebab, kadang-kadang tak ada musabab. Maksudnya, kalau ada sebab, kadang-kadang dengan sebab tu ada, tetap tak jadi juga. Tak semestinya bila sebab tu ada, mesti jadi. Itu jahil hukum adat dia panggil. Bila ada sebab, biasanya mesti ada musabab jadi. Sebab tadi tu menyebabkan ada yang disebabkan. Tapi tak semestinya, tak wajib Allah buat gitu. Cuma biasanya Allah buat secara beradat. Ya? Maka inilah i'tiqad yang betul. Lagi benar yang dinamakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya pisau. Pisau tu sebab. Ambil buah, potong. Buah terpotong tu musabab dia. Buah yang potong tu disebabkan oleh ada sebab, iaitu pisau yang tajam. Itu dia panggil adat. Adatnya bila pisau tajam, ambil buah apple, pam, terbelah dua. Maka berlakulah sebab dan yang disebabkan terbelah dua. Tapi yang nombor 3 tadi kata, bila ada sebab, mesti jadi. Bila ada pisau yang tajam, pop, mesti terbelah. Mesti Allah buat terbelah. Walaupun Allah juga buat, tapi mesti terbelah. Sedangkan i'tiqad yang benar adalah sebab ada, pop terbelah. Ya, Allah buat secara beradat. Boleh tak Allah nak buat, nak tukar adat tadi? Tak ada masalah kalau Allah nak tukar adat tadi. Iaitu ada sebab, tetap tak jadi juga sebab tu. Ada api, tetap tak terbakar. Tak ada makan, tetap kenyang. Boleh ada je musabab walaupun tak ada sebab. Ataupun ada sebab, boleh tak ada musabab. Maksudnya, ada sebab, tak jadi juga. Biasanya jadi, tapi tak jadi. Boleh juga, sebab tak ada, tahu-tahu je jadi. Iaitu tak tahu kenyang, walaupun tak ada sebab, iaitu makan. Boleh jadi, tak berlaziman, tak automatik. Cuma biasanya makan baru kenyang. Boleh juga Allah buat makan tak kenyang-kenyang, ada sebab, tapi tak jadi kenyang. Boleh juga Allah buat kenyang walaupun tak makan, tak ada sebab. Boleh. Cuma biasanya secara beradat. Itu adalah i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Sebab dan musabab, sebab dan yang disebabkan tidak mesti berlaziman, tidak mesti automatik. Cuma biasanya automatik mengikut adat yang Allah sendiri tetapkan. Adat itu Allah nak ubah keautomatikan dari itu, boleh sangat masuk pada akal. Itu i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Bagaimana kenyataan menunjukkan kebenarannya itu, ada sebab, tetapi tidak dapat musababnya. Sebab ada tapi tak jadi yang biasanya sebab. Biasanya matahari terbit terang. Matahari terbit tu sebab, terang tu musabab, kesan daripada matahari terbit. Tiba-tiba matahari terbit tak terang-terang. Boleh ke? Boleh, tak mesti berlaziman. Dan boleh juga matahari tak terbit tapi terang aja. Boleh juga. Dua-dua boleh. Sebab tidak berlaziman, tak mesti automatik. Ya? Sebagaimana yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dimasukkan ke dalam api, tiada hangus. Masuk dalam api, tak hangus. Sedangkan api itu sebab. Sepatutnya masuk api hangus. Itu adat. Masuk api tak hangus-hangus. Ada sebab, tak ada musabab. Ada sebab, tak ada musabab. Maka boleh berlaku. Dan boleh juga hangus walaupun tak ada api. Boleh juga. Hangus walaupun tak ada api pun boleh. Ada api, tak hangus pun boleh. Tak mesti berlaziman. Cuma biasanya, ada api baru hangus. Itu biasa aja. Dan berlaku pada Nabi Ismail disembelih dengan pisau tetapi tiada putus. Bila ada pisau yang tajam, putus. Itu sebab musabab secara adat. Boleh ada pisau, tak putus-putus macam Nabi Ismail. Boleh juga tak ada pisau, tahu-tahu putus. Boleh juga. Jadi sebab dan musabab tidak berlaziman, tidak automatik. Berlandaskan pada pembahagian hukum adat lah kan. Ya, betul. Jadi 4 ni, 3 jahanam. 1 je yang diterima. Sebagai khulasah, kesimpulan. Yang paling jahanam sekali nombor 1. Dia beriktikad makhluk tu buat dengan kekuatannya sendiri. Dan dia sendiri yang memberi bekas. Matahari sendiri yang memanaskan. Matahari sendiri yang memanaskan. Dengan matahari itu sendiri memanaskan. Bukan Allah yang memanaskan. Cahaya yang menerangkan. Bukan Allah yang menerangkan. Dan cahaya itu sendiri yang menerangkan dengan kecahayaannya. Maka yang ini ijma' ulama' kufur.
Yang kedua baik sikit tapi jahanam juga. Apa dia? Allah yang bagi dekat cahaya tadi untuk terang. Tapi cahaya tu yang terang kan? Cuma Allah bagi kuasa dekat cahaya untuk terang. Allah bagi kuasa dekat cermin untuk ada power supaya dapat melihat. Allah bagi kuasa dekat manusia, bagi kuasa, bagi kekuatan untuk buat. Tapi buat tu tak ada kena-mengena dengan Allah. Itu dia panggil Mu'tazilah, fasik, dosa besar lagi bid'ah. Yang ketiga, mazhab al-jahiliyah, iaitu tak reti hukum adat dengan hukum akal. Iaitu dia kata, ya Allah yang buat, Allah yang bagi bekas. Tapi Allah mesti bagi bekas. Bila dah buat, mesti Allah, tapi Allah yang buat. Bila dah ada api, mesti terbakar. Tapi Allah yang terbakar kan? Tapi mesti. Seolah-olah Allah macam kena paksa lah pula. Mesti. Kalau makan, bau kenyang, mesti Allah kena bagi kenyang kalau makan. Seolah-olah gitu. Kalau kerja, baru dapat rezeki, mesti Allah kena bagi sebab dia dah usaha. Ini dipanggil mazhab al-jahiliyah. Dosa besar juga i'tiqad ni. Dan malah i'tiqad tadi boleh membawa kepada kufur jika dah sebati dengan diri. Sebab dah lazat dengan i'tiqad pegangan tadi tu. Dia tetap kata Allah yang buat. Tapi kena usaha dulu baru Allah bagi. Dan Allah tu mesti bagi bila usaha. Oh, melampau tu. Okay? Yang ketiga, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Usaha ke, buat ke apa, buat itu tidak memberi bekas. Yang buat tu nampak je rupa buat, hakikatnya Allah yang buat. Bila jadi, Allah yang jadikan. Melalui kita, nampak macam kita yang buat, nampak macam kuasa kita, hakikatnya semua daripada Allah. Allah yang buat, Allah yang bagi bekas. Kalau dalam masalah ni, bila kita ambil barang, bubuh dalam troli barang, kita tolak troli, barang yang dalam tu, sardin yang kita beli yang kita beli ada dalam troli itu, Allah yang gerakkan. Troli itu Allah yang gerakkan. Kita juga Allah yang gerakkan. Yang nombor tiga tadi tu, Allah bagi kuasa, ya, Allah yang gerakkan. Tapi bila kita tolak, mesti Allah kena gerakkan. Sebab kita tolak. Tapi Allah yang gerakkan. Tapi seolah mesti Allah kena gerakkan. Yang nombor dua lagi teruk. Allah bagi kuasa kat kita, kita tolak. Bila kita tolak troli, kita yang menolak troli, bukan Allah. Dan troli yang menolak, kita yang menolak troli, bukan Allah. Kita yang menolak troli. Tapi kita tolak troli, kekuatan yang Allah bagi. Yang nombor satu lagi jahanam. Kita tolak troli. Troli tu yang tolak sardin yang ada dalam tu. Dengan kekuatan troli tu sendiri. Oh, itu teruk. Itu teruk sungguh. Tapi ramai orang faham gitu. Ini saya cuba guna beberapa pembahagian adat, hukum adat dan hukum akal. Wallahu alam. Allah je yang bagi mudarat dan Allah je yang bagi manfaat. Semua Allah. Wallahu alam. Maka habislah kita dalam bab la ilaha illallah, habis, selesai. La ilaha illallah selesai. Masuk kita akan datang bab Nabi dan Rasul. Dah habis dah la ilaha illallah. Tanya je. Tak payah tanya untuk bertanya. Tanya saja. Kalau tak boleh tanya, tak jawab. Kalau tak jawab tu maknanya tak boleh tanyalah. Kalau jawab mana boleh tanya. Okey, kita akan sambung Nabi dan Rasul akan datang. Maka habis dah lah. Bab ketuhanan tu dah. Dah. Muka surat 58. Okay. Muka surat 93. Yang ni kita akan masuk akan datang. InsyaAllah kita akan cuba usaha untuk mulakan kelas tauhid yang lain pula. Sebab tauhid ni dia kena habis kena mula. Habis ni dah masuk bab, dah tak ada dah bab wujud qidam baqa' dah tak ada dah. Jadi macam mana? Tak boleh. Kita kena sambung lagi nanti. Nantilah tengoklah hari apa ke apa. Tunggu saya balik umrah ke apa nanti. Sama ada kitab Aqidatul Najin ke, kitab mungkin kitab apa kitab tu Durus Samin ke apa ke, ada beberapa kitab ni kita akan mula. Inilah. Kita tak boleh stop. Bab tauhid tak boleh stop sampai mati. Kena sampai mati. Sebab kita dah masuk bab Rasul. Lepas ni tak ada dah. Jadi kita akan rancanglah tu nanti.
Macam mana kita nak tunggu habis ke apa kita akan rancang untuk tauhid. Tak habis, tauhid tak pernah habis. Ngaji tauhid cepat 22 tak pernah habis. Misbah Umur ni hari ada sebulan 2 kali aja. Dah ada dah. Dah ada setiap hari Jumaat. Sebulan 2 kali setiap hari Jumaat. Jumaat pertama dengan Jumaat yang kedua dengan Jumaat yang ke-4 kot. Jumaat kedua dengan Jumaat yang ke-4 pukul 10 malam. Dah ada dah. Misbah Munir. Sekarang tengah berjalan. Misbah Munir. Fardhu Faraid saya rasa boleh juga. Tengoklah macam mana pun. Sambung juga dalam Zoom lah. Mungkin jugalah dalam Zoom juga kita sambung. Okeylah. Tapi tunggu saya balik umrah dulu. Okey, soalan tadi saya pergi 3 hari bulan 12. KLIA 3 bulan 12. Sekejap mana soalan tadi? Soalan tadi macam mana dengan macam mana dengan ayat hilangkan keakuan? Hilangkan keakuan ni dia mengaji tasawuf. Dia asalnya tauhid af'al. Tauhid af'al, tauhid perbuatan, tauhid af'al yang mana kita belajar, kita pegang dan Allah yang bagi, dia tak boleh usaha benda ni. Dia kena ngaji tasawuf. Benda ni tidak boleh diusaha-usaha. Hilangkan keakuan ni dia tak boleh usaha. Maksud tak boleh usaha tu macam aku nak hilang, tak boleh, bukan tak boleh usaha, silap. Tak boleh macam mana? Tak boleh nak buat. Mana boleh buat? Benda tu adalah khassah dia panggil. Adalah anugerah daripada Allah. Nak menghilangkan keakuan adalah anugerah daripada Allah. Dia tak boleh maksudnya dia bukan tak boleh usahalah. Tapi dia usaha tu belum tentu dapat. Kadang-kadang ada orang tak usaha dapat. Dia asalnya tauhid af'al, tauhid perbuatan, semua Allah yang buat. Melihat semua Allah yang buat. Tapi dia bukan fardhu ain. Dan dia tak boleh dilakon-lakon. Itu yang saya nak sebut. Dia tak boleh dilakon-lakonkan. Allah. Tak boleh. Dia kena mengaji tauhid af'al secara fardu kifayah dan kena mengaji tasawuf. Tasawuf dari sudut khauf dan raja'. Takut dan harap dalam tasawuf. Maka campur dua ni barulah ada kefahaman. Bila ada kefahaman, tetap juga tak boleh hilangkan keakuan. Mana boleh? Benda ni mana boleh buat-buat? Maka mudah-mudahan dengan pengajian tadi Allah bagi. Dia tak boleh lakon. Tak boleh lakon. Tetap juga kita kata akulah yang buat makan. Boleh kata Allah yang bagi makan. Akulah yang suap, kenyang. Sedap makan, tengok nasi. Oh, sedap. Allah yang bagi sedap, bukan nasi. Tak boleh. Dia jadi automatik. Dia jadi auto. Allah nak anugerahkan. Dia anugerah. Dia bukan fardhu ain. Dia anugerah. Allah bagi. Jadi untuk persediaan ada ilmu kepahaman tauhid af'al dengan tasawuf. Dengan tauhid af'al dan tasawuf, maka mudah-mudahan Allah bagi. Kepahaman memang ada. Hati belum tak ada. Benda tu tak boleh lakon-lakon. Astaghfirullah. Dalam rumah bila gini juga. Kat rumah tengok TV, tak dengar radio juga. Contohlah. Menyanyi juga. Terfikir juga yang bukan-bukan. Bila kat rumah, tapi depan orang. Itu nama lakonan. Dia tak boleh. Yang istilah ma fi qalbi ghairullah. Yang ma fi qalbi ghairullah itulah hilang keakuan. Dan benda hati ni tak boleh lakon-lakon, tak boleh usaha-usaha. Cuma boleh belajar tasawuf sebagai persediaan kepahaman dan belajar tauhid af'al. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Tak boleh. Tauhid af'al tu perbuatan. Melihat semua yang berlaku, Allah yang buat. Tapi dia bukan fardu ain. Masa tengok rumput nampak Allah. Tengok lembu nampak Allah. Ayat pun dah berbeza dah. Bahasa pun dah berbeza dah. Tengok Allah. Mana boleh tengok Allah kat atas dunia? Tengok Allah dekat akhirat, dekat dalam syurga. Itu pun sabar. Itu dia kata tauhid af'al. Itu ni perbahasan lain. Bahasa lain dah. Bahasa lain. Semuanya Allah. Bukan cakap.
Bukan pegang. Yang pegang tu fardu ain. Semua yang berlaku Allah itu fardu ain dari sudut pegangan. Dari sudut merasai, perasaan rasa tu itu bukan fardu ain. Rasa terasa terasa apa? Semua Allah. Tengok semua Allah. Terjadi semua Allah. Boleh? Dang, orang melanggar, orang kereta belakang langgar. Dem. Break tak ada. Buta. Dah mula dah. Tadi bukan main astagfirullah. Allah, Allah. Masya Allah, Masya Allah. Memang Masya Allah. Sekali kena langgar, macam mana nak ke insurans ke nak settle macam mana ni? Apa benda? Tadi kata Allah. Katanya, tengok-tengok. Alhamdulillah. Ini adalah penzahiran daripada iradah Allah tanjizi qadim yang Allah telah tentukan yang akan terjadi sejak azali lagi, maka hari ini terzahirlah tanjizi hadis, maka terjadilah alhamdulillah. Hari ini aku dapat melihat kejadian yang Allah telah tentukan sejak azali lagi, yang Allah telah tentukan tanjizi qadim. Boleh cakap macam tu masa kena langgar belakang? Kalau cakap macam tu memang siapa bagi tahu nak cium kaki. Memang mantap. Ini tidak dah fikir dah. Sudah. Gaji bulan ni pun tak cukup. Nak kena bayar lagi. Kalau claim insurans nanti pula NCB jadi tolak. Sudah. Sudah dah fikir macam-macam. Tadi Allah akan main. Subhanallah. 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 Itu kata tak boleh. Dia tak boleh. Dia bukan buat-buat. Dia tak boleh buat. Memang buat-buat. Tiba-tiba orang terlanggar sikit. Orang sepak sikit. Tiba-tiba orang cakap uduh-uduh. Tiba-tiba dekat media sosial ada orang maki ke apa semua-semua. Melaik. Tadi kata semua Allah. Dia tak boleh lakon Dia tak boleh lakon. Dia tak boleh lakon benda ni. Cuma kita bersedia, pegangan kita mantap, kemudian kita belajar fardu kifayah kalau selesai fardu ain, kita start fardu kifayah tauhid af'al, cara untuk melihat semua ni Allah. Belajar aja. Tapi tak boleh buat pun. Dan kita belajar pula tasawuf. Masuk tarikat lagi mantap lah kalau nak masuk tarikat. Dan belajar tasawuf dari sudut harap dan takut. Apa-apa takut pada Allah. Apa-apa harap pada Allah. Maka dengan persediaan tadi, mudah-mudahan Allah campakkan ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hati dia melainkan Allah saja. Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan Allah bagi. Jangan lakon-lakon lakonan akan pecah lubang juga akhirnya nanti. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Cun buka kitab Minhajul Abidin. Ya, betul. Terbaiknya Minhajul Abidin lah. Tapi yang rendah sikit, Nawar Bagi Hati. Minhajul Abidin ni atas sikit. Boleh lah. Cuma saya tak sampai lagi. Saya tak sampai lagi tahap tu. Belum sampai lagi. Jadi, tengoklah bila-bila nanti. Tengoklah insyaAllah lah 5-6 tahun ni. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita masuk bab Rasul akan datang. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa bismillahirrahmanirrahim. Ada 54 rakaman dalam YouTube. Semua ada daripada 1 sampai 54. Boleh tengok. Tengok balik kalau nak tengok dalam YouTube. Type nama saya, keluar. Cari Risalah Tauhid. Ada 54 yang kita termasuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.